A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera. Dan ada yang baru lepas solat subuh berjemaah, baca Quran pun berjemaah juga. Dan dapat sama-sama kita duduk pada hari ini dalam kita membincangkan topik berkaitan dengan munakahat. Bujang lagi, bujang pun kena dengar juga. Kerana pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik dalam munakahat ini, iaitu berkaitan dengan usah pendam konflik. Jadi anda semua sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz secara anda semua sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan munakahat dengan topik usah pendam konflik, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Siapakah panel yang akan kita bawakan kepada anda pada hari ini? Iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Izhar Nazri. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat Alhamdulillah. Allah, dengan warna pink nampak ceria lah ini hari kan. Kenalah dengan topik kita munakahat tu, perkahwinan. Munakahat, perkahwinan Ustaz. Orang kata start 10 tahun perkahwinan ni baru start ada konflik-konflik ni Ustaz. Dan selepas ini Ustaz akan ceritakan kepada kita apakah cara untuk kita menangani ataupun kita nak mengharungi konflik-konflik ini. Anda semua kena kekal setia bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan. Tapi sebelum tu Ustaz, sebelum kita nak cerita tentang usah pendam konflik ini, kalau dah tahu ada konflik, kenapa Allah nak kita berumah tangga juga? Sebenarnya apa objektif kita berkahwin ni? Nak kena duduk sama-sama lelaki dan perempuan ni. Dan sudah semestinya ada sebab Allah suruh kita ini berkahwin. Okey Ustaz, sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan penonton setia Tanyalah Ustaz sehinggalah ke hari ini. Dan kita sangat seronok sebab sokongan tuan-tuan lah. Sampai hari ini kami masih lagi dapat bersiaran kan, insya-Allah berkongsi ilmu. Baik, cerita hari ini berkenaan dengan munakahat. Munakahat ni maksudnya perkahwinan, dan kita khususkan tajuk usah pendam konflik yang berlaku. Bila cerita tentang rumah tangga, tak ada rumah tangga yang tidak ada konflik, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Kita rasa kita punya mindset kan, bila kita rasa macam kita dah kahwin, itu adalah puncak kejayaan satu perhubungan. Aku dah berjaya. Sebenarnya itulah permulaan kepada kisah percintaan dan berpasangan sebenarnya. Baru mula sebenarnya, bukan dah kahwin. Sebab kan kita tengok banyak sangat drama-drama kan, cerita-cerita dekat luar negara, bercinta lepas tu kahwin. Itu adalah kejayaan. Sebenarnya belum lagi capai kejayaan. Kejayaan sebenar dalam rumah tangga bila kita boleh bawa pasangan kita sama-sama masuk dalam syurga. Itu baru kejayaan. Tapi untuk masuk ke dalam syurga ini, dia ada harga yang perlu untuk dibayar. Ada orang diuji masa awal first dia berkahwin pun dah diuji. 5 tahun awal diuji, 10 tahun diuji. Bahkan ada kisah dan kes penceraian berlaku pada umur dah warga emas. Dah di penghujung-penghujung umur, maka diuji ketika itu. Ujung dah ada cucu dah. Allahu Akbar. Pun diuji dengan perceraian. Sebab apa? Sebab ujian dalam perkahwinan dia bukan di awal saja, dia bukan di tengah saja, tetapi sepanjang perjalanan rumah tangga itu pasti akan diuji. Sebab sini adalah darul imtihan. Sini tempat untuk diuji. Dan ingat, sebelum kita nak raikan soalan-soalan tuan-tuan perempuan, ingat, bila cerita tentang rumah tangga, dia adalah ibadah yang terpanjang. Sebab kalau solat, paling lama kita solat pun contoh mungkin 6 minit. Dan kita baca Quran mungkin sejam kan. Kalau kita buat haji, buat umrah 40 hari contoh. Tapi kalau ibadah rumah tangga, dia adalah ibadah yang panjang. Yang hari-hari kita sedang mengumpul pahala setiap hari dan setiap saat. Dan pastinya bila sebut tentang ibadah, dia datang dengan mujahadah dan juga keperitan yang pasti Allah akan ganti dengan lebih baik, insya-Allah. Kita tengok muka dia tengok muka kita. Hari-hari tengok muka yang sama. Tapi sebelum itu Ustaz,
sudah semestinya bila kita melihatkan contoh terbaik di dalam rumah tangga ni kan, pastinya kita melihatkan rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam ya, dengan bagaimana Nabi seronoknya bergurau dengan isterinya, Nabi pun membantu isterinya dalam rumah tangga. Yang tu Ustaz pun dah cerita dulu kan. Tapi Nabi ada konflik juga ke Ustaz? Mungkin sebagai awalan kita ni, kita nak tahu bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada konflik ke tidak? Silakan Ustaz. Baik. Nabi SAW sangat terkenal dengan sifatnya sangat romantik dengan isteri-isterinya. Kalau dengar pasal romantiknya suami kepada isteri, kita boleh tengok bagaimana romantiknya Rasulullah kepada isterinya. Bahkan sekecil-kecil, kalau Aisyah minum air kan, jadi Rasulullah nak minum di cawan yang sama, tapi Rasulullah tanya tadi minum dekat belah mana. Dia nak minum di tempat yang sama, bibir Aisyah singgah di cawan tersebut. Itu bau sikit. Jadi mungkinlah ayah-ayah boleh cubalah buat kat rumah kan. Mungkin tak biasa, tapi lama-lama bolehlah biasa tu, insya-Allah. Itu kita niat nak ikut sunnah. Itu baru sikit. Tapi dalam romantiknya percintaan, kisah berlari, kejar main lumbu-lumbu lari dan sebagainya dengan isteri Nabi, ada tak berlaku konflik? Pasti ada. Ada juga. Sepatutnya by right Allah pamerkanlah cerita perfect dalam kisah Nabi dan Rasul. Sepatutnya, sebab Nabi adalah manusia sempurna. Tetapi kenapa Allah susun berlaku konflik dalam rumah tangga? Dan bukan sekadar rumah tangga. Tengok kisah Nabi Yusuf pun berlaku konflik dengan adik-beradik. Allah. Cuba tengok berlaku konflik dengan anak bila ayahnya adalah Nabi Yaqub. Ini Nabi ni. Kenapa Allah cerita dan rakamkan kisah Nabi-Nabi pun ada masalah dan konflik rumah tangga, masalah konflik dengan adik-beradik, dengan anak-anak. Walau ini Nabi bukan tak buat kerja ke? Nabi tak didik dengan agama ke? Didik dengan agama lebih daripada kita. Tapi kenapa berlaku konflik? Sebab Allah nak beritahu kepada kita, Allah tunjukkan bila berlaku konflik ini, bagaimana para Rasul dan Nabi Allah ini berhadapan dengan konflik itu. Dan inilah hari kita nak cerita bagaimana Nabi tunjukkan cara bila berlaku konflik, apa yang perlu untuk kita buat. Ustaz baru bagi teaser tu tahu. Belum lagi Ustaz cerita bagaimana kan Nabi menyelesaikan konflik dalam kehidupan. Hari ini kita akan tuntaskan, kita akan selesaikan. Baiklah, rasanya kita dah bersedia Ustaz untuk soalan-soalan di Facebook. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baiklah, kepada soalan yang pertama, kita nak raikan soalan daripada Mas Ripah Nur Jamain. Usah pendam konflik, hati akan jadi retak bila tidak dapat jalan penyelesaiannya. Apakah strategi untuk elak pasangan suami isteri dari stres dan konflik dalam rumah tangga? Ini soalan yang menarik Ustaz. Silakan. Baik, saya nak jawab dulu daripada sudut psikologi dulu. Bagaimana untuk kita ni nak elak ataupun kurangkan dan uruskan konflik dalam rumah tangga. Untuk tak ada langsung konflik, itu mustahil sebab pasti akan berlaku. Cuma bila berlaku tu, apa yang kita boleh buat dan ataupun kita boleh kurangkan tendensi, kemungkinan untuk berlaku. Kan kalau kerap sangat, dia macam ni. Dalam psikologi, dia ada graf, ada 3 graf, Aiman juga para penonton. Graf yang asyik bergaduh, dan ada juga yang tak pernah bergaduh, dan ada yang gaduh baik. Dan dia ada 3 graf ni. Memang dibentangkan dalam research tentang hubungan rumah tangga di luar negara. Jadi, mana satu rumah tangga yang sihat? Rumah tangga yang paling tak sihat sebenarnya dekat mana? Yang graf 2 yang paling awal. Maknanya kalau asyik gaduh, hari-hari gaduh, itu tanda rumah tangga tak sihat. Dan kalau tak ada gaduh langsung, diam je, tak ada apa jadi, itu pun rumah tangga yang tak sihat. Kita ingat macam tak ada gaduh ni kira sihat tak? Sebenarnya itu tak sihat. Sebab untuk rumah tangga itu sihat, dia perlu ada konflik dan menguruskan konflik. Maksudnya bila berlaku konflik dan kita uruskan konflik, kecintaan dan keakraban akan makin meningkat. Berlaku lagi konflik, uruskan konflik dengan baik, maka akan naik lagi kecintaan dan keakraban. Dia begitu cara bagaimana kita nak. Sebab dengan konflik kita akan mula faham dengan pasangan kita. Dengan konflik baru kita tahu, oh laki aku tak suka ni, oh bini aku tak suka ni, oh macam ni cara kalau nak cakap dengan laki aku. Dengan konflik, bila tak berlaku konflik, kita tak akan belajar apa-apa daripada pasangan, dan kita tak nak belajar macam mana nak memahami mereka. Itu konsep dalam psikologi. Jadi saya nak belanja satu dulu. Bagaimana cara untuk kita nak menguruskan konflik adalah, wanita dan lelaki adalah 2 creature atau makhluk yang berbeza. Wanita ini mereka dibina ataupun diciptakan sebagai wanita yang mahukan kasih sayang. Tetapi kalau lelaki berbeza. Yang lelaki mahu, dia tetap kasih sayang, tapi ada lagi yang mereka lebih perlu. Apa dia? Mereka mahu untuk dihormati. So kena ingat key point dia, wanita mahu disayangi, lelaki mahu dihormati. Jadi untuk tackle hati pasangan, kalau isteri kita kena tackle, kita kena tackle dengan tunjukkan kasih sayang pada dia.
Kalau suami pula, kita kena tunjukkan hormat kita pada dia. Lelaki dia akan tewas dan cair bila kita marah suami. Kita contohkan suami marah isteri, tapi isteri tetap boleh hormat suami. Maka lelaki dia akan duduk seorang-seorang, dia akan fikir, bodohnya aku. Isteri aku punya boleh khidmat aku, hormat aku boleh marah dia. Itu cara psikologi bagaimana untuk menewaskan hati seorang suami. Itu baru satu saya. Kalau nak tunggu yang lain, kena tunggu sampai akhiran sangat lah. Betul, insya-Allah. Yang mana wanita ini suka untuk disayangi, lelaki ini suka untuk dihormati. Sebab saya pernah tengok Ustaz, ada seorang ni dia suka naik bot Ustaz. Dia seorang nelayan. Okay. Jadi dia kata macam mana kita dapat rasa tenangnya ombak ini adalah setelah datangnya ombak. Jadi maknanya hebat juga kata-kata dia saya. Maknanya kita ni tidak akan rasa satu kebahagiaan melainkan datangnya satu ujian sebelum daripada kebahagiaan tadi. Baik Ustaz, boleh kita raikan soalan di Facebook Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baiklah, kita nak bersama dengan Syahiralia Muhammad. Soalannya, apakah ciri-ciri depresi? Adakah dapat dilihat dan situasi yang bagaimana yang perlu dielakkan bagi orang yang dalam keadaan tersebut? Terima kasih Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Kita nak berehat seketika. Selepas ini anda semua nak tahu apa jawapannya. Nak tahu yang nombor 2 pula. Saya nak tahu yang nombor 2 pula Ustaz. Tadi nombor 1. Okey. Sekali lagi kita cerita Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Itu tadi lagu P. Ramlee Ustaz. Yang mana dalam rumah tangga ni kan, bila mana berlaku satu konflik dan konflik itu dapat diselesaikan dengan baik, diurus dengan baik, selepas itu akan datangnya kebahagiaan Ustaz. Tadi sahabat kita ada tanya satu soalan yang menarik lah berkaitan dengan apa ciri-ciri depresi, adakah dapat dilihat dan situasi yang bagaimana yang perlu dielakkan bagi orang yang dalam keadaan tersebut Ustaz? Baik, pertama sekali kita kena tahu yang depresi dengan stres adalah dua benda yang berbeza. Dan bila cerita tentang depresi, dia adalah satu penyakit yang perlu untuk dirawat. Dan depresi ini salah satu puncanya adalah disebabkan oleh stres yang dipendam dan tidak diuruskan. Sebab itulah kena dengan tajuk kita hari ini, konflik yang dipendam. Semakin banyak kita pendam stres, konflik dalam hati kita, maka dia akan lead kepada depression itu sendiri dan dia telah jadi penyakit. Alright. Jadi, macam mana cara, apa ciri-ciri orang tu ada depression? Antara tanda-tanda yang kita boleh nampak, yang pertama adalah dia mengalami kemurungan ataupun kesedihan yang melampau-lampau minimum 2 minggu berturut-turut. Maknanya kata dia tak boleh macam ni Aiman. Dia tak boleh pagi murung, tengah hari elok je pergi shopping. Kan? Petang murung, malam sekejap lagi elok je pergi jumpa kawan, hang out. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti kemurungan berlaku sepanjang hari, minimum 2 minggu berturut-turut. Maknanya kalau kemurungan tu berakhir pada hari ke-13, maka dia masih lagi tidak memenuhi syarat untuk doktor nanti nak diagnose dia sebagai seorang depression. Kedua, apa tanda-tanda orang depresi? Dia rasa worthless, dia rasa helpless dan dia rasa useless. Maksudnya apa? Maksudnya dia rasa macam dia ni tak berguna, dia rasa dia ni beban pada keluarga, dia rasa dia ni tak boleh dibantu. Itu ciri-ciri yang ada pada orang yang ada depression. Dan kalau kita sedang rasa perkara ni, maka kita perlu untuk pergi dapatkan rawatan sebaiknya. Baik, yang ketiga, sebab dia ada banyak, Aiman, dia ada 13 ciri-ciri. Ni kalau saya cerita ni sejam nak habis ni. Saya belanja 3 lah. Salah satu lagi adalah orang yang depression, dia selalunya ada suicide thought ataupun pemikiran, keinginan untuk nak mencederakan, bahkan ada yang nak membunuh diri. Jadi kalau kita ada ciri-ciri ni, apa yang kita boleh buat? Ada 3 kaedah yang saya boleh kongsikan. Yang pertama sekali adalah untuk kita mesti dapatkan rawatan. Rawatan ni dia boleh jadi rawatan yang holistik. Dia boleh pergi berubat kampung, dia boleh
Dan juga kena pergi juga berubat medikal, pergi pada semua tempat-tempat ni untuk berubat. Dia tak boleh kita fanatik pada satu-satu kaedah saja. Pergi berubat. Berubat kampung pun pergi, berubat dekat medical hospital pun pergi untuk kita dapatkan diagnose. Itu pertama. Yang kedua adalah kita kena beritahu pada orang sekeliling kita yang kita tengah sakit. Sebab orang kadang-kadang, orang depression, dia nampak macam okey, tapi sebenarnya dia tengah sakit. Sebab tu kena beritahu dekat pasangan kita, dekat ahli keluarga kita, kawan-kawan sekerja kita, aku tengah diuji dengan sakit depression. Jadi orang akan lebih berhati-hati dengan apa yang mereka cakap pada kita. Yang ketiga adalah cuba avoid daripada toxic punya environment. Orang yang menekan kita, orang yang mungkin memecahkan motivasi kita, meruntuhkan kita punya semangat. Maka kita kena avoid toxic punya environment. Dan satu lagi, jangan duduk seorang-seorang dekat rumah. Sebab bila duduk seorang-seorang kat rumah, dia bertepatan dengan hadis Nabi. Nabi sebut, syaitan ni ibarat serigala yang akan membaham seekor kambing bila dia ni bukan dalam kawanan, bukan dalam jemaah. Senang sangat untuk kita membuka ruang pintu ni untuk syaitan iblis mempengaruhi kita, untuk buat kita makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan orang, makin jauh dengan majlis ilmu. Maka perlu untuk kita join jemaah-jemaah. Pergilah masjid, pergi majlis ilmu. Banyak program ini lagi kan. Macam-macam NGO ada kan, bersihkan sungai untuk kita berkawan dan jumpa dengan orang. Maka itu kaedah yang boleh membantu kita untuk mencapai kesembuhan dalam kesihatan mental. Saya pernah jumpa seorang guru kaunseling ni Ustaz. Kan, dia ni suka bagi kaunseling kat anak-anak murid dan sebagainya. Baru-baru ni dia kata dia nak berhenti kerja. Pasal apa? Sebab dia kata dia depresi tadi Ustaz. Kita ingat guru kaunseling ni, dia ni sentiasa happy dan sentiasa dalam motivasi. Betul. Endingnya dia pun diuji dengan perkara tu. Diuji dengan perkara tu. Allah. Jadi apa pandangan Ustaz tentang keadaan macam tu? Mungkin orang seperti ini pun ada tekanan dia tersendiri. Betul Ustaz? Betul. Bila kita tengok contoh mudah macam doktor kan. Doktor sakit tak? Doktor pun sakit. So bila doktor sakit, doktor jumpa siapa? Jumpa doktor. Doktor jumpa doktor. Dia tak jumpa kita kan. So jumpa doktor. Sebab doktor tetap manusia, kaunselor tetap manusia, psikologi pun tetap juga dia adalah manusia yang perlukan bantuan juga. Jadi pandangan saya tentang perkara ini adalah kita jangan judge orang, kau ni tak ada apa kot, kau ni ngada-ngada je, kau ni ada perhatian je. Sebab depression ni dalam bahasa Inggeris dipanggil got no face, tak ada wajah. Orang stres macam mana muka dia? Berkerut kan, rasa macam muka masam. Orang stres. Orang depression macam mana muka dia? Orang depression, dia orang yang paling happy dalam kalangan kawan-kawan. Dia yang paling banyak senyum dalam kalangan kawan-kawan. Sebab orang depression, kepakaran dia adalah menyembunyikan kesedihan dan kemurungannya. Oh ya ke? Sebab tu ada kes, saya minta maaf kalau saya kongsikan ni, pagi dia boleh breakfast dengan kawan dia, dan petang kawan dia dapat tahu yang dia dah pun bunuh diri. Tak expect kan, pagi elok je sembang aku, breakfast sembang-sembang lepak-lepak, tapi dia tak sangka petang telah menghembuskan nafas terakhir. Bukan sebabkan aksiden, tapi sebab mencederakan diri. Tapi mungkin sebab dia tak nak kawan-kawan dia tahu, dan kawan-kawan dia memberi tekanan kepada dia pula Ustaz. Macam mana keadaan macam tu Ustaz? Jadi sebab tu kenapa kita kena belajar untuk mengeluarkan ataupun kongsikan konflik-konflik berlaku. Cuma ada tempat kita tak boleh kongsikan konflik sebab dia akan invite dan menjemput lebih banyak lagi negativity. Maksudnya memang Allah dah sebut dalam Quran, memang Nabi dah ajar, kalau kita nak kongsi konflik khususnya dalam rumah tangga punya isu, dengan siapa? Nanti kita cerita insya-Allah. Simpan dulu. Maknanya nak cerita konflik, dia kena cerita. Benda ni jangan dipendam. Betul. Tapi nak cerita tu janganlah cerita dekat media sosial Ustaz cerita kepada orang sepatutnya. Nak tahu apa dengan siapa kita boleh cerita ni, kita simpan dululah Ustaz. Kita nak raikan soalan di Facebook ni. Boleh, bersama dengan sahabat kita iaitu Mar WKN. Peringatan usah pendam konflik. Setiap pasangan pasti ada sifat salah faham. Soalan saya, tanpa mengaibkan pasangan, mana lebih baik dihebahkan atau dipendamkan? Jika berlaku konflik rumah tangga, dan kepada siapa krisis rumah tangga boleh diadukan? Dia pun macam nak tanya benda yang sama juga Ustaz. Kena pula dengan apa yang kita tangguhkan jawapan tu. Baik, terima kasih pada Puan Mar. Bila cerita tentang rumah tangga, bila kita nak cerita tentang konflik rumah tangga, nak tak nak dia akan membuka aib suami kita ataupun membuka aib isteri kita. Nak tak nak dia akan berlaku begitu. Jadi apakah solution yang Allah dah tunjukkan dalam Al-Quran?
Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 35. Allah dah bagi tahu siap-siap apa kaedahnya kalau rumah tangga ni kalau situasi rumah tangga konflik yang besar tau. Kalau takat-takat merajuk, takat-takat tak bos sambal belacan dekat makanan, itu tak payah buat lama dah ni. Ini sembang elok sudah kan. Ini yang macam konflik yang akan menjurus kepada mungkin perceraian, na'udzubillah ni, maka Allah dah tunjukkan solution. Nanti tengok terjemahan dalam surah An-Nisa ayat 35. Apa perintah Allah? Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka lantiklah orang tengah. Dan orang tengah ni siapa? Kita bukan main boleh pick je. Kau jadi orang tengah lah. Kau kawan baik aku, kau jadi orang tengah lah. Jadi kawan baik memang tak jadi apalah kan. Dia akan support kita lah kan. Cenderung tu pada kita. Maka untuk mendamaikan mereka, Allah kata seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan, dan jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas, memang niat mereka bertujuan untuk mendamaikan, ini jaminan Allah. Allah kata apa? Nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu baik balik. Allah akan turunkan keberkatan asbab kita buat apa yang Allah suruh ni. Panggil seorang wakil daripada keluarga lelaki dan lelaki perempuan yang orang ni kita tahu wise, maksudnya berhikmah, yang bijak. Bukan kita ambil lah adik dia jadi wakil, tak boleh. Dia mesti orang yang ada ilmu, orang yang dipercayai, boleh berbincang. Maka bertemulah dua keluarga tu punya wakil, berbincang. Asbab bincang ni niat nak betul lah, bukan aku nak bincang ni sebab kita nak plan macam ni nak berpisah, bukan. Niat nak menyatukan, maka Allah akan turunkan keberkatan pada suami dan isteri itu. Siapa wakil tu, Ustaz? Wakil dia boleh jadi abang sulung, dia boleh jadi bapa, dan dia mungkin bapa ni kita rasa macam bapa ni okey, tapi ada yang bapa-bapa dia macam tak boleh tahan emosi dia. Maka mungkin kita boleh bagi kepada adik-adik lelaki yang memang emosinya stable, orang yang memang bijak, boleh bincang. Dia tak semestinya seorang ayah. Mungkin juga bapa saudara yang boleh berbincang, maka kita lantik mereka dan lantik keluarga daripada satu lagi wakil untuk berbincang. Ini jaminan Allah dalam surah An-Nisa. Dan Allah akhirkan dengan apa? Sesungguhnya Allah sentiasa Maha mengetahui dan amat mendalam pengetahuannya. Ini dia punya tips. Kadang-kadang kita share dekat social media. Okey, I nak tahu apa pendapat you all. Suami I macam ni. Banyak mufti jadian dekat social media. Kan? Banyak tiba-tiba ada kaunselor rumah tangga yang wujud pula nanti bila kita dah mula bertanya soalan tu. Sebab ingat satu point. Kenapa Allah sebut tentang wakil keluarga? Sebab orang luar dia takkan tahu what happen dalam keluarga kita. Apa kebiasaan keluarga kita. Bagi orang lain benda tu mungkin tak biasa, tapi bagi keluarga kita biasa. Contoh cara kita bercakap. Kalau kita dah rapat, cara bercakap tu mungkin agak, orang kata untuk rapat-rapat kan ada bahasa lain. Tapi orang luar dengar macam, kenapa dia cakap sama macam tu? Teruknya. Tapi itu adalah tanda dia orang rapat. Contoh orang Melaka. Kan bahasa kan berbeza. Tapi itu tanda dia orang rapat. Tapi orang yang bukan Melaka dengar, korang ni bergaduh ke apa? Contohnya begitulah. Sebab tu kenapa kena ambil wakil daripada keluarga sendiri, sebab mereka sangat memahami bahasa dan lenggok perangai ahli keluarga mereka untuk berbincang. Tapi kawan ni dia sangat memahami lah, Ustaz. Baiklah saya cerita kat kawan. Tambah pula kalau yang perempuan lah kan, saya cerita kawan lelaki office saya. Jadi dia rasakan bahawa kawan dia tu lebih memahami daripada family dia. Itu yang jadi masalah, Ustaz. Macam mana? Betul. Selain social media, untuk kita avoid social media ni, jangan jadikan pilihan langsung untuk kita nak share dan minta pendapat rumah tangga. Jangan. Kalau ada page kisah rumah tangga pun avoid, pergi blok, jangan masuk dah. Itu negatif sangat banyak dalam tu. So, kedua adalah kawan-kawan yang berlainan jantina. Kena avoid benda ni. Sebab apa? Sebab dia akan lead syaitan iblis akan lagi senyum lah. Sebab apa? Sebab contoh seorang wanita ada konflik dengan suami dekat tempat kerja dia, adalah lelaki share pula masalah suami I macam ni. Lelaki pula pinjam bahu dia. Cry on my shoulder. Wanita sifatnya, awak ni lagi baik daripada suami saya lah. Suami saya tak mendengar, awak boleh mendengar. Lelaki awak memang macam tu. Suami awak dulu awak macam tu juga. Jadi kena avoid. Agama melarang kita untuk nak kongsi, nak curhat banyak sangat pada orang yang berbeza jantina. Tolak tepi. Ini pun jangan jadikan option, dan hati-hati dengan kongsi dengan kawan yang dia mungkin satu jantina. Kongsikan dengan kawan-kawan yang dalam psikologi dipanggil sebagai enabler. Enabler ni apa? Enabler ni adalah jenis macam kau betul, dia salah. Apa kau buat ni memang tak sangka lagi. Memang dialah yang teruk. Sebab kenapa? Kawan yang baik, kalau dia tahu benda tu salah, dia akan bagi tahu dia salah. Man, sebenarnya kau yang salah, Man.
Bila aku dengar cerita kau ni sebenarnya bini kau betul kan. Tapi kawan-kawan jenis enabler ni, kalau kita salah baru kita betul. Tak apa, pasangan kau yang salah. Maka dia akan mencetuskan banyak lagi konflik. Manusia dia boleh bagi nasihat, tapi yang tanggung siapa? Yang tanggung kita. Kita dengar nasihat dia tu macam power, kita pun buat. Rupanya, endingnya kita yang tanggung kesusahan, kepayahan dan anak-anak pun suffer atas nasihat kawan kita yang enabler ni. Oh, maknanya yang ni kita kena tolak, media sosial kena tolak, jangan mengadu kat situ dan jangan mengadu kepada orang berlainan jantina. Betul. Dan jangan mengadu kepada kawan kita yang enabler tu. Enabler. Bukan blur, Ustaz. Bukan blur. Blur lain. Lepas ni kita nak cerita, Ustaz, adakah yelah orang yang paling dekat dengan kita kan mak ayah kan, Ustaz kan? Ya. Tapi lepas ni kita akan ceritalah. Para penonton nak tahu kupasannya, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dalam topik perbincangan munakahat berkaitan dengan usah pendam konflik. Kalau satu botol ni, Ustaz, kalau dia ada satu makanan basi, Ustaz. Jadi bila lama-lama kita simpan botol tu dan akhirnya botol tu meletup, Ustaz. Sebab terlampau banyak gas yang terdapat dalam botol tu. Ni dululah waktu belajar sains dulu, kita nak buat baja kompos. Okay. Jadi kita kena buka sikit, kena ada bocor-bocor supaya angin tu keluar. Begitu juga dalam kita memendam masalah kita. Boleh jadi bila pendam, akhirnya ia akan meletup juga. Tadi kita ada sentuh tentang dengan siapa yang kita nak cerita ni, masalah pendam ni. Kita bukan tak nak cerita, takut perkara buruk akan lebih bertambah pada kita. Sahabat kita ni ada satu masalah yang mungkin kita boleh bantu dia, Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, saya ingin menyentuh tentang peranan ibu bapa dalam konflik rumah tangga anak-anak mereka. Ada yang terlalu campur tangan, ada pula yang langsung lepas tangan. Apa pendekatan terbaik ibu bapa terhadap isu ini, Ustaz? Baik, mari kita lihat bagaimana berlaku perkara ini, situasi ini semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menghadapi konflik dengan isterinya. Maka Abu Bakar sampai, Sayyidina Abu Bakar kan juga adalah bapa mentua kepada Rasulullah, dan waktu tu berlaku konflik. Dan apa jadi? Rasulullah minta Sayyidina Abu Bakar untuk back off, maknanya tak campur. Sebab apa? Sebab ada hikmah psikologi di sebalik tu yang kita boleh belajar. Bukan maknanya bukan maksudnya lepas tangan jangan ambil tahu. Sayyidina Abu Bakar tahu ada konflik dengan Rasulullah. Of course Sayyidina Abu Bakar akan berpihak pada siapa? Akan berpihak pada Rasulullah. Kecintaan dia pada Rasulullah kan tinggi. Lebih daripada anak mesti dia akan salahkan isteri. Maksudnya kalaulah ikut pada Rasulullah untuk menang, confirm lah kalau Sayyidina Abu Bakar masuk campur mesti dia menang. Tapi Nabi minta untuk tak masuk campur dan Nabi berurusan dengan isterinya untuk menguruskan konflik. Sama juga kita reflect dalam kehidupan kita rumah tangga. Dia bukan syarat ataupun mesti mak ayah menjadi tempat untuk kita sebagai anak-anak nak cerita masalah rumah tangga. Dia bukan syarat, mesti wajib. Wajib cerita kat mak ayah. Tak. Dia bukan satu kewajipan. Sebab apa? Sebab mak ayah ni dia berbeza-beza the way dia menguruskan konflik rumah tangga anak-anak. Ada mak yang dia ni apa pun dia akan salahkan anak dia. Ada pula yang jenis dia akan menangkan anak dia. Jadi penyelesaian konflik itu tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab dah ada conflict of interest. Apa pun jadi aku tak nak dengar, aku tahu kau salah. Apa jadi pun aku tak nak dengar, anak aku yang salah, contoh. Jadi dia tak akan berlaku pendamaian kat situ. Sebab ingat kita sebut awal tadi, konflik perlu untuk mengeratkan lagi silaturahim dan juga kekuatan dalam rumah tangga. Itu perlu, tak, jangan elak. Jangan invite pula. Apa konflik hari ni? Kita nak gaduh hari ni sebab kita nak makin rapat. Bukan. Maksudnya kalau berlaku, uruskan, jangan lari. Okey. Jadi apa peranan mak ayah dalam kita mengurus? Contohlah anak mengadu. Ni laki saya pukul saya, contoh kan, na'udzubillah. Laki saya ni buat macam ni, laki saya buat macam ni. Maka peranan mak ayah bukan untuk masuk campur dan terus buat keputusan. Maka peranan mak ayah adalah untuk mendamaikan si ayah, especially sebagai seorang lelaki yang by right emosinya stable, untuk bawa menantu lelaki dia yang dia dengar cerita. Sebab salah satu kaedah untuk kita ini nak menguruskan konflik adalah kita kena dengar daripada dua side.
menantu kena dengar, anak kena dengar. Kena dengar. Dia bila kita buat keputusan dengan satu side saja, kita akan rasa macam side ni lah betul. Tapi kita tak dengar pula side yang ni pula. Ada benda-benda yang mungkin ditokok tambah sebabkan emosi, maka berlaku salah faham. Jadi sebagai mak ayah, peranan kita bukan untuk memecah belahkan keluarga ataupun memecah belahkan rumah tangga anak-anak, tetapi untuk kita mendengar dan jadi orang tengah sahaja. Bukan untuk yang membuat keputusan dan mempengaruhi keputusan. So, kita boleh recommend untuk anak-anak ini, dan kita sebagai anak-anak kan, kalau contoh kita ada mak ayah yang jenis macam emotional kan, jenis macam tak boleh handle konflik, sebab mak ayah kita berbeza-beza. Jadi saya sangat recommend untuk kita dapatkan bantuan dan juga khidmat daripada kaunselor-kaunselor berdaftar rumah tangga di setiap jabatan agama negeri masing-masing. Memang ada kaunselor yang bertauliah untuk mereka bantu bagaimana cara untuk uruskan konflik. Kadang-kadang sebenarnya dia sikit je benda yang nak kena tune tu, sikit je pemahaman. Kadang-kadang isteri terlalu penat, suami macam tak appreciate, kadang suami terlalu letih sebab kerja dekat luar je, sebab penat ni emosi bercampur, endingnya berlaku konflik. Orang tak tahu, orang luar tak tahu sebab apa. Even mak ayah pun tak ada duduk kat rumah sama-sama dengan suami isteri ni, tak ada dalam bilik sama-sama dengan suami isteri untuk tahu konflik mereka, susah mereka uruskan anak, financial, duit tak cukup dan sebagainya. Dia orang tak tahu. Yang dia orang tahu salah ni yang betul, ni yang salah. Jadi saya recommend untuk mak ayah menjadi orang tengah untuk tujuan menghubungkan semula, bukan untuk memisahkan. Sebab ingat, setiap rumah tangga ada ujian dan setiap manusia buat salah. Semua manusia buat salah. Saya pun buat salah. Kita semua buat salah. Cuma kita nak tengok adakah menantu kita ataupun anak kita bersedia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau dia bersedia nak bagi kesalahan, kita kena support dia. Sebab ingat, kita jangan benci manusia, kita kena benci maksiat yang dia buat. Kalau kita benci maksiat, itu tanda ada iman. Kalau kita benci ahli maksiat, itu tanda kita dah rosak iman kita. Allahu Akbar. Itu yang perlu kita highlightkan. Kita bukan benci manusia, tapi kita benci maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita ada lagi soalan di Facebook. Makin menarik, makin panas perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan konflik, pendam konflik itu sendiri. Ustaz, boleh kita raikan? Bersama dengan Sahziatul Siddiq. Bagaimana peranan seorang suami untuk menjadi penawar bagi seisi keluarga, iaitu isteri dan anak-anaknya? Ini kerana seorang isteri jika tangki emosinya dipenuhi dengan kegembiraan, maka bahagialah seisi keluarga. Jika tangki emosi diisi kekosongan, maka membuat jiwa isteri itu mudah stres, dan anak-anak juga akan turut terkesan dan terpalit sama. Sebab saya tengok dekat media sosial tu kan, dia kata sunyi ataupun dia tulis lonely kan. Kat situ orang kata, apa hal pula lonely ni kan? Dia saja timbulkan perkara macam ni, Ustaz. Mungkin disebabkan tangki emosi dia kosong. Betul. Kalau kita sebut tadi pasal seorang wanita, keperluan mereka adalah untuk disayangi, maka dia relate dengan emosi. Ada disebut tangki emosi, ada disebut akaun emosi. Maksudnya sebagai suami ni, kita cerita part suami lah sebagai suami, untuk kita ni nak bagi isteri kita boleh khidmat dan hormat kita dalam kadar yang tertinggi dan baik, maka kita kena penuhi dan bank in, deposit, penuhkan akaun emosi mereka. Bukan akaun bank tu? Akaun bank tu kalau boleh lah. Kalau babu bank in lah juga. Cuma keperluan mereka adalah daripada segi akaun emosi, sebab dengan akaun emosi mereka yang penuh, tangki emosi mereka yang penuh ini, dia boleh sangat ikram ataupun dia akan sangat berbaik untuk khidmat kita dan juga keluarga. Sebab wanita ni dia bergerak dengan emosi. Dia penat macam mana pun, tapi sebab kalau emosi dia baik, maka dia boleh korban untuk kita. Dia boleh tak kisah pasal penat dia, tak cukup tidur pun tak apa. Contoh, tengok seorang ibu yang dia jaga anaknya baru lepas, contoh tengah pantang kan, tidur pun tak cukup, tapi kenapa dia masih lagi boleh jaga anak dia, susukan anak, walaupun badan dia dah sakit dah, letih dah, dan bersalin, sebab tangki emosinya penuh. Tengok anak, rasa sayang, rasa kasih, dia boleh bangun malam tak cukup tidur pun tak apa untuk anak. Sebab kena ingat, key point kekuatan seorang wanita tu berada pada emosinya. Jadi sebagai suami, kita kena tahu bagaimana cara untuk memenuhi tangki emosi isteri kita. Okey, apa cara dia? Saya kongsikan 3. Pertama adalah kita kena banyak menghargai isteri kita. Walaupun sekecil-kecil isteri kita buat contoh kopi, bang nah kopi bang, mesti mau sebut terima kasih. Dia tak boleh macam okey, memang tugas kau pun, contoh kan. Tak boleh macam tu. Pahit je. Kan? Pahit dah tak sedap contoh. Menghargai
effort isteri walaupun sekecil-kecilnya. Contoh isteri masak contoh kan, Nabi tak pernah menghina makanan. Nabi kalau tak sedap, Nabi tinggalkan, Nabi tak ada komplain. Sama juga macam kita kena ikut Nabi, maka macam tu jugalah kita. Kalau isteri ada, alah dalam 30 hari 28 hari dia masak sedap, yang 2 hari je dia masak mungkin terlebih garam, itulah yang kau fokus, itulah yang kau marah, maka isteri punya tangkik emosi akan semakin kering. Itu yang pertama, menghargai. Yang kedua adalah kena kerap ataupun ada masa-masa kita bawa keluar isteri daripada rumah. Maknanya bawa berjalan pergi taman, ni tak kos tak perlu tinggi sangat pun, bukan nak kena bayar beribu pun, pergi jalan kat taman. Sebab sebenarnya bila keluar ke taman, isteri akan rasa dia rasa macam dihargai, dia rasa macam lapang sebab dia keluar. Kadang-kadang kita stres, konflik tu sebab asyik duduk kat rumah je, so kena bawa keluar. Lagi best kalau bawa pergi bercuti. Lagi sayang lebih, tangkik emosi tu memang cepat dia penuh kan? melimpah. Okey. Dan yang ketiga terakhir adalah untuk kita memperbanyakkan untuk solat berjemaah dengan isteri. Kalau tak dapat, mungkin kita jemaah kat masjid, kita solat jemaah tahajud dengan isteri, jemaah mungkin duha dengan isteri, maka itu boleh memenuhi tangki emosi mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi yang biasa, yang pendam ni suami ke isteri, Ustaz? Ini jawapan singkat. Okey. Isteri pun ada, suami pun ada. Ada. Kita cerita lepas ni, Ustaz. Sahabat kita ada tanya satu soalan ni. Mengapa kaum wanita lebih cenderung memilih mendiamkan diri daripada melaporkan kes keganasan rumah tangga, dan dengan kata lain tidak mempertahankan hak dan kebajikan diri sendiri? Baiknya perempuan ni kan. Macam mana, Ustaz? Baik, terima kasih pada Sarasid Cik. Saya ingat ini adalah perkara yang commonly berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia khususnya, cuma dilaporkan ataupun tidak dilaporkan. Dan penderaan pada isteri, penderaan pada anak-anak kan, mungkin suaminya kaki pukul, baran dan sebagainya. So, apa yang kita boleh buat adalah tidak adil untuk kita membiarkan diri kita ini berada dalam keadaan kebinasaan. Itu adalah perintah Allah dalam Quran. Maknanya diri kita ni, amanah kita ni perlu untuk kita jaga. Dalam psikologi dipanggil self-care, self-love. Maknanya bukan pentingkan diri, tapi untuk kita ini tidak mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan, maka kita perlu untuk buat sesuatu. Baik, poinnya kat sini. Ada orang dia melaporkan sesuatu sebab memang dia ni nak meranak dan memusnahkan suami. Ada yang dilaporkan sebab supaya suami dia sedar dan jadi lebih baik. Maka agama tidak melarang perpisahan. Yang agama larang adalah permusuhan. Maka kita janganlah buat keputusan tu sebab kita ni benci ataupun nak bermusuh dengan seseorang, khususnya suami. Maka mungkin dengan asbab kita laporkan kepada pihak berkuasa kan, mungkin kita lapor kepada pihak mahkamah, berlaku orang kata proses-proses di mahkamah, membuatkan ini jadi asbab suami kita mula untuk sedar. Dia tahu, aku salah, aku kena baiki diri, aku banyak sakiti isteri dan anak-anak. Maka mungkin asbab tu jadi baik dan kita boleh terima semula. Kita jangan terus buang orang tu sebab kita kena ingat sebenda. Suami salah, dia tetap salah dan dia perlu untuk dihukum dan dia perlu untuk melalui proses untuk dia jadi baik. Tapi kita kena ingat satu benda. Mungkin kita nampak awalnya dia buruk, tapi kita tahu di penghujung nafasnya dia jadi sebaik-baik manusia dan Allah terima dia masuk syurga. Kita pula yang nampak macam baik ni pun belum tentu hujung nafas kita ni jadi baik. Berapa ramai orang yang dia ni lahir sebagai Islam, mati dan sebagai seorang yang murtad. Berapa ramai orang yang hidup dalam kalangan keluarga yang baik-baik tapi hujung jadi ahli maksiatnya, Allah campakkan ke dalam neraka. Sebab itulah kita ni bila kita berumah tangga, itu bukan cara kau dah rosak, kau dah tak sihat, aku buang kau. Bukan. Tapi dengan cara kita support dia, bang, saya rasa abang dah banyak sakiti kami, saya kena laporkan. Kita laporkan pada pihak berkuasa untuk uruskan dia, dan moga-moga dengan asbab itu dia menjadi lebih baik. Dan berapa ramai orang kita tengok depan mata kan, orang yang dulunya melalui zaman gelap yang sangat dahsyat, tapi hari ini jadi sebaik-baik umat. Jadi itu yang kita nak pada pasangan kita, sebab akhirnya kita nak sama-sama untuk masuk syurga. Dan ingat tak, awal tadi saya sebut, kejayaan sebenar dalam rumah tangga adalah bila kita boleh bawa pasangan kita masuk syurga sama-sama, tapi perjalanan dia itu, dia ada penuh liku dan juga ujian.
Dia bukan macam senang, okey dah masuk syurga dah. Dia bukan macam tu. Sebab fitrahnya perlu untuk melalui banyak konflik-konflik untuk dapat menghargai syurga tersebut. Maknanya konflik ni bukanlah untuk mencari permusuhan, tetapi untuk mencari penyelesaian, Ustaz. Benar. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton sekalian, banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan macam mana kita nak mengurus konflik ini dalam rumah tangga. Berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berkaitan dengan topik kita pada hari ini, munakahat, usah pendam konflik. Dan pastinya bila dipendam konflik ini, pastinya suatu hari nanti akan menjadi parah dalam kehidupan kita. Jadi salah satu daripada yang Ustaz telah kupas adalah kita kena keluarkan pendam daripada jiwa kita ni, konflik dalam rumah tangga. Dan sudah semestinya Ustaz, tadi kita berbicara tentang ibu ayah. Orang yang paling kita percaya dalam hidup ini pastinya mak ayah kita, Ustaz. Tapi namun mak ayah bila diberi respon ataupun diceritakan tentang konflik, kadang-kadang ada yang demantul, Ustaz, istilahnya. Cerita terus mantul kan, dan menyalahkan pihak kedua. Sedangkan mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana ibu dan ayah ini perlu menjadi pendengar yang baik dan akhirnya menjadi penyelesai masalah juga yang baik. Baik, bila cerita tentang kita fokus pada peranan mak ayah lah. Kita sebagai mak ayah, kalau contoh anak-anak berlaku konflik rumah tangga, dan ini memang berlaku, commonly memang berlaku, anak-anak minta bantuan, nasihat dan sebagainya. Sebagai mak ayah, apa kita boleh buat? Pertama adalah kita jadi orang tengah, bukan untuk orang yang buat keputusan. Itu pertama, itu penting sangat. Sebab kenapa? Bila kita campur tangan buat keputusan, maka of course anak kita akan ikut. Mungkin keputusan tu dibuat hanya pengetahuan kita yang surface saja, kita tak tahu apa berlaku kat bawah meja ni. Okey, itu pertama. Yang kedua adalah kita kena jadi pendengar yang baik. Soalannya, nak jadi pendengar baik, apa maksud pendengar yang baik? Pendengar yang baik bukanlah kita dengar, dah biar. Dah. Kau settle sendiri lah. Itu bukan pendengar yang baik. Dan pendengar yang baik juga bukanlah dia dengar, okey, kau kena buat macam ni, kau buat sekarang. Pun bukan. Pendengar yang baik adalah pendengar yang sebenarnya kadang-kadang anak kita ni bila dia bercerita, dia mengeluarkan dia punya masalah, bercerita, bersembang apa semua tu, sebenarnya itu salah satu kaedah untuk membantu anak kita without giving any advice pun. Sebab tu kalau kita jumpa pada kaunselor, kita jumpa dengan psikologis, mereka ni tidak dilatih untuk bercakap. Mereka dilatih untuk mendengar. Memang bertahun-tahun belajar macam mana cara untuk mendengar. Tanya soalan tu untuk nak dapat mereka keluarkan lagi konflik yang terpendam, yang paling terdalam sekali untuk keluar. Dan lepas sesi, lega. Pasien-pasien, klien-klien yang jumpa psikologis, jumpa dengan kaunselor. Sebab apa? Sebab sebenarnya untuk mengurangkan penat emosi kita tu adalah dengan bercakap. Sebab tu ada terapi dipanggil sebagai talk terapi. Banyakkan bercakap, meluah, maka dia akan membantu untuk kita dapat kekuatan untuk hadapi konflik yang seterusnya. Jadi sebagai ibu dan ayah, jadi pendengar yang baik, kadang-kadang tak perlukan pun kita, mereka kadang-kadang tak perlukan nasihat kita. Yang mereka perlu adalah telinga yang boleh mendengar tanpa menghukum. Dan ketiga terakhir, ingat, apa-apa pun itu rumah tangga mereka. Kita sekadar boleh membantu, tapi jangan campur tangan keputusan, dan kita kod mana pun takkan tahu apa sebenarnya berlaku dekat rumah tangga mereka, melainkan hanya mereka berdua sahaja. Jadi kita boleh bagi pendapat, kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi sokongan, tapi kita tak boleh untuk buat keputusan untuk mereka dan paksa anak kita ikut keputusan kita. Itu zalim pada mereka, sebab kita punya ilmu ataupun pengetahuan tentang keluarga tersebut sangatlah cetek dan kita tak tahu semua pun. Ini baru kita boleh istilahkan ibu bapa yang open-minded dan juga sporting kan? Betul. Yang boleh mendengar apa sahaja luahan daripada mak ayah, bukan semata-mata melihatkan bahawa apa yang anak lakukan itu menconteng arang ke muka mereka. Tapi jadilah seorang pendengar, itu pun dah menjadi satu ubat kepada masalah mereka. Baik Ustaz, sahabat kita Ustaz di Facebook ada soalan bersama dengan Anur Rauf. Setiap konflik yang berlaku pada pasangan suami isteri dengan ketegangan tanpa memikir masa hadapan anak-anak, adakah akan menyebabkan berlakunya perceraian?
Apakah itu penyelesaian pada masalah atau lebih memberi tekanan pada hati yang terluka? Ni dia Ustaz, ketegangan tanpa mikir masa depan anak-anak mungkin dah 5 orang Ustaz. Kan? Tapi dia mikir masalah dia dengan isteri sahaja. Jadi macam mana Ustaz? Orang yang tak pedulikan anak-anaknya masih kecil-kecil lagi Ustaz. Bila kita tengah marah, kita akan buat keputusan yang kurang bijak. Bila bergaduh, tak apalah, saya boleh jagalah anak-anak ni. Alah, takat anak-anak ni, awak pun bukan menyumbang sangat pun dalam rumah tangga dengan anak-anak dulu. Selama ni saya yang jaga anak. Itu ayat yang keluar bila emosi lah. Waktu marah. Waktu marah. Tapi bila kita duduk dalam rasional yang sebenar, baru kita akan menyesal, kenapalah aku cakap macam ni, kan aku dah susah. Aku dah jaga anak kecil-kecil lagi semua tu. Maka sebab tu kenapa Nabi ajar kepada kita kalau tengah marah kena buat apa. Bila kita tengah marah, Nabi sebut dalam satu hadis, apabila seseorang daripada kalian ini marah, dia kena buat satu je perkara ni. Apa dia? Dia kena diam. Diam ni akan jadi asbab untuk menyelamatkan banyak konflik-konflik yang berlaku. Banyak konflik, termasuk kita sendiri. Ingat tak? Ada banyak benda yang sampai hari ni kita menyesal sebab kita bercakap. Berbanding dengan kita senyap dan diam. Sebab Nabi dah ajar benda ni. Sebab kalau kita tengah marah, tengah emosi, yang keluar semua benda-benda yang kurang bijak. Walaupun muka tengah merah, diam je. Diam. Adakah diam tanda lemah? Bukan. Diam bukan tanda lemah. Mengalah bukan tanda kalah. Mengalah itu tanda kita tahu yang dunia ni terlalu murah untuk kita nak bergaduh dan berbalah. It's too cheap untuk kau nak bergaduh, bermusuh sampai kau nak menghina orang, which is benda ni akan Allah tarik rahmat dan berkat dalam rumah tangga. Sebab tu banyak sangat konflik berlaku. Sebab apa? Sikit-sikit kau nak marah, sikit-sikit kau nak berlaku konflik, sikit-sikit kau nak bertegang, bermusuh, maka Allah akan tarik. Bila Allah tarik keberkatan dan juga rahmat daripada rumah tangga tu, maka waktu itu akan hilanglah kita punya keseronokan dan kebahagiaan, dan konflik akan sentiasa berlaku. Dan saya nak kongsikan sikit, of course, bila cerita tentang rumah tangga, kita tak boleh lari daripada konteks penceraian. Dan tadi tak ada tanya tadi, adakah penceraian adalah konflik, adakah solution ataupun option untuk menyelesaikan konflik? Jawapannya tidak semestinya. Berapa ramai orang yang bercerai tapi tak selesai masalah. Berapa ramai orang bercerai tetap juga anak-anak suffer dan juga terseksa sampai hari ini. Berapa ramai kawan-kawan kita yang membesar dengan keadaan mak ayah sudah pun berpisah, mereka jadi lebih liar, mereka jadi kurang kasih sayang. Sebab tu nak bagi tahu yang penceraian itu dia salah satu option yang Allah bagi, tapi bukan satu-satunya jalan penyelesaian. Sikit-sikit cerai sikit-sikit berpisah. Sebab apa? Sebab syaitan iblis, kejayaan yang terbesar mereka adalah bila mereka balik report pada ketua mereka, kalau dapat mempengaruhi manusia masalah-masalah lain tak impress sangat, tapi bila aku berjaya memisahkan, meruntuhkan masjid satu orang ni, maka itu adalah kejayaan besar bagi iblis dan juga syaitan. Sebab tu kena ingat, bear in mind, belajar untuk diam ketika marah, dan tak salah untuk kita nak mengalah selagi mana dia tidaklah, orang kata, sampai nak membunuh, sampai tahap kita ni boleh membuatkan kita ni termasuk dalam perkara-perkara yang boleh menzalimi anak-anak. Jadi setakat konflik-konflik yang boleh kita uruskan tu, maka belajar untuk diam dan juga belajar untuk mengalah. Nanti emosi dah reda, baru bincang. Jangan bincang masa tengah marah, memang tak jadi lah. Tunggu esok lah. Tunggu esok. Dah relax lepas sarapan agaknya kan? Ya, betul. Bila kebiasaan suami isteri ni, kebiasaan mereka adalah solat jemaah kat rumah. Kalau tengah marah, tengah emosi, tengah konflik, dah azan, nak tak nak dia orang akan solat sama-sama. So dengan solat sama-sama tu, kebiasaan tu telah wujud dalam keluarga, maka akan reda emosi tu. Bang, saya minta maaf lah bang, saya rasa saya silap lah. Dan offer Nabi, sebelum kita nak ambil soalan seterusnya, offer Nabi ni hanya offer untuk wanita je, lelaki tak dapat. Kira saya tak dapat, Aiman pun tak dapat. Okey, apa offer Nabi ni? Dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i, offer Nabi kepada isteri yang boleh mengalah. Apa dia? Maukah Nabi kata, aku bagi tahu pada kamu mengenai isteri-isteri kamu yang termasuk dalam penghuni syurga, iaitu wanita yang mencintai suaminya, mempunyai anak yang ramai dan selalu meminta maaf pada suaminya. Sekiranya dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa dengan suaminya dan dia pegang tangan suaminya lalu berkata, demi Allah, aku tak akan tidur sebelum engkau memaafkan aku. Ini wanita hebat. Allah dah jamin tempatnya di syurga. Hebat. Lelaki tak dapat.
Lagi tak dapat offer ni. Laki kena struggle benda lain untuk masuk syurga. Oh. Wanita kena struggle ini. Tapi lelaki cair Ustaz buat macam tu ya? Cair, tewas. Tewas. Memang, okey. Tapi dia tewas. Dia sayang, dia akan sayang lagi kat isteri dia. Nak cari perempuan lain pun terfikir. Perempuan lain ni mungkin dia pun tak boleh lah buat macam bini aku. Kan? Jadi ini cara untuk menewaskan hati dan mencairkan hati suami dan juga menempah tempat kita di syurga. Yelah, walaupun suami ni ada kalanya dia panas baran. Biasalah, ni sifat orang lelaki, dia ni pantang dicabar sebagainya. Tapi bila dah dipegang tangan minta maaf cair, tewas. Okey Ustaz. Sahabat kita ada satu soalan menarik. Tadi kan Ustaz ada sebut perceraian ni kita bukan cerita pasal anak muda je. Kita cerita ada yang dah di warga emas sebagainya pun boleh bercerai juga. Betul. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Mengapakah sering berlakunya konflik walaupun sudah mendirikan rumah tangga dalam jangka yang lama? Bagaimanakah dengan mereka yang berpoligami? Masya Allah. Kita settle yang mula-mula dulu Ustaz. Jaga masa lama dulu. Jaga masa lama dulu. Yang poligami tu yang kedua soalan ni kan. Ada dua soalan dalam satu ayat yang sama. Baik, yang pertama sekali adalah kenapa sering berlaku konflik walaupun dah lama mendirikan rumah tangga? Jawapannya sangat mudah. Kita punya rumah tangga akan diuji setiap hari sampai kita mati. Setiap hari sampai kita mati. So kalau hari dia tak syarat masa muda-muda je, masa awal-awal je, masa bapak kau nak kenal dengan mak kau, lepas tu dah okey dah. Tak, nanti akan ada konflik-konflik yang baru-baru. Kita tengok kadang-kadang mak ayah kita yang mungkin atuk nenek kita kan kadang-kadang gaduh. Cuma gaduh mereka tu mereka dah kenal dan tahu macam mana nak uruskan. Dah kenal lah. Tapi konflik berlaku. Tapi dia tahu macam nak uruskan. Sebab apa? Sebab pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelum ni. Okey. Apa antara sebab kenapa sering berlaku konflik dalam kalangan rumah tangga? Antara sebabnya adalah kita nak tak nak, kita kena agree on one thing. Hati suami kita. Ni terus jawablah yang poligami tu terus. sekali. Hati suami kita. Yang pegang bukan suami kita. Hati isteri kita pun bukan isteri kita yang pegang. Dan hati ni sifatnya Nabi dah bagi tahu dalam doa Nabi, ya muqallibal qulub. Dan hati ni memang sampai Nabi minta pada Tuhan yang maha membolak-balikkan hati sebab sifatnya memang berbolak-balik. Sebab itulah kadang-kadang sebagai isteri, lah suami aku poligami contoh. Kan, ataupun lah isteri aku ni ada lelaki lain contoh. Jadi antara kaedah untuk kita ini nak berhadapan dengan konflik rumah tangga dan juga untuk mengikat kesetiaan pasangan. Dengan cara macam mana? Tak lain tak bukan hubungan kita dengan owner hati tu kena baik. Siapa owner hati suami kita? Siapa owner hati isteri kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau berlaku konflik dengan pasangan, maksudnya contoh mungkin curang ke kan, ada orang lain dan sebagainya, maka kita kena cek hubungan kita dengan Allah. Sebab mungkin kita pun menduakan Allah. Mungkin kita pun telah meletakkan makhluk lain lebih tinggi daripada Allah. Sebab tu dalam Quran, apa saja konflik yang berlaku sebenarnya di atas kita sendiri, atas kita punya kekurangan sendiri yang perlu untuk kita baiki. So kita yang kena perbetulkan diri untuk supaya kita ni dapat baiki rumah tangga kita. Ingat, kalau ada berlaku konflik dengan manusia, cek balik hubungan dengan siapa? Cek balik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tuan kepada pemilik hati dia. Ustaz, kalau kita main tinju, saya memang suka jugalah dulu waktu suka Olimpik sebagainya Ustaz. Suka Olimpik, main Olimpik dulu? Maknanya tak, bukanlah saya Ustaz. Saya tengok kat TV. Okay. Tapi biasa kalau sukan tinju ni Ustaz, dia sampai satu masa dia kena break. Dan dia kena duduk dulu, betulkan giginya ke apa kan, dan dia betulkan seorang tangan dia, lap darah-darah ada kat muka sebagainya. Lepas tu baru start lawan balik. Soalannya adalah, adakah dalam konflik rumah tangga ni perlu ada waktu bertenang tu Ustaz? Baik. Selepas ni. Okay. Ustaz, minta maaf Ustaz. Minta maaf saya. Baik, kepada para penonton yang mungkin nak dengar kupasannya, mungkin ada kata-kata mutiara yang Ustaz nak kongsi kepada kita. Minta maaf Ustaz. Baik. Kita dah habis masa dah di TV3. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Baik. Anda semua ada yang terlepas info ataupun siaran daripada awal, boleh catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam
dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama kita dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini dalam bab munakahat, membicarakan topik usah pendam konflik. Biasalah kan, tadi lagu kita sebut sedangkan lidah pun tergigit, ini kan pula suami isteri. Kadang-kadang isu kecil je Ustaz. Suami tak letak baju dalam bakul. Bergaduh, ataupun isteri terlupa letak garam. Itu pun boleh jadi bergaduh juga Ustaz. Tapi tadi kita ada bicarakan berkaitan dengan satu hal yang mana dalam konflik rumah tangga ni Ustaz, pastinya kita ni ada tempoh bertenangnya Ustaz. Macam tadilah kita pasal tinju tadi Ustaz. Kan? Dia pun ada waktu bertenang dia tu. Ada ke dalam rumah tangga ketika konflik berlaku ada waktu bertenang tu Ustaz? Baik, Allah bila menyusun perjalanan kehidupan manusia, meletakkan ibadah-ibadah yang perlu untuk dilalui oleh manusia, Allah juga meletakkan solution-solution dalam setiap babak-babak dalam kehidupan kita. Of course, sebab Allah Maha mengetahui. Maka dalam perkahwinan ni, kalau kita dengar awal tadi, yang tak sebab kecap tu kena tengok balik. Kan? Ini adalah ibadah yang terpanjang. Satu jenis yang terlalu panjang. Dia bukan lagi lari pecut 100 meter, tapi dia adalah maraton yang sampai kita meninggal dunia pun dia sampai meninggal dunia ibadahnya. Baik, bila cerita tentang perjalanan yang jauh, pasti dia akan penat. Bila penat perlu untuk berehat. Bila berlakunya konflik, adakah agama menunjukkan solution untuk tempoh berehat atau bertenang? Jawapannya ada. Sebab itu kenapa dalam munakahat ada dibolehkan bila berlaku konflik dan sebagainya untuk memisahkan tempat tidur suami dan isteri, tetapi dalam satu rumah yang sama. Bila berlakunya contohnya talak pertama dalam tempoh iddah, masih lagi dibenarkan untuk duduk dalam satu rumah yang sama kan. Dan perasan tak kenapa talak ni ada talak satu, lepas tu pergi pada talak dua, barulah ke talak ketiga. Kenapa? Sebab sebenarnya walaupun berlaku talak sekalipun, maka ada tempoh untuk bertenang, untuk fikir semula. Lepas kita berpisah ni, anak-anak memang ingat kat you je kan. Anak-anak ni memang rindu kat you, dia tak nak pergi sekolah. Mengigau. Mengigau tu, sebut nama daddy, sebut nama mami contoh kan. Maka itu adalah tempoh untuk dia realise, rational, tak kena ni, tak betul ni. Maka boleh untuk rujuk semula. Nampak tak berapa banyak tempoh-tempoh yang Allah dah letakkan dalam setiap perkahwinan punya untuk meredakan konflik dalam perkahwinan. Contoh, dipisahkan tempat tidur walaupun rumah yang sama. Waktu tu isteri akan termenung, suami akan termenung. Allah, aku perlukanlah isteri aku ni kan, rasa sunyi dan sebagainya. Maka bila berlaku macam tu, tempoh untuk berfikir. Itu cerita dia. Sebab kalau kita pendam macam ni, banyak perceraian berlaku. Saya tengok kan, antara reason yang berlaku, kita tengok kat akhbar pun banyak. Kenapa bercerai? Sebab ubat gigi. Kenapa bercerai? Sebab tak flush kan. Sebenarnya sebab flush ke bercerai? Sebab ubat gigi ke sebab bercerai? Tak logik. Tapi kenapa sebabkan ubat gigi tu dia bercerai? Sebab bukan ubat gigi tu cerita dia, apa yang berlaku sebelum ubat gigi tu. Yang konflik-konflik yang dah pendam sangat banyak, endingnya sebab ubat gigi pun boleh bercerai, sebab tak flush boleh bercerai, sebabkan masak nasi bunyi tak kena, lauk tak sedap boleh bercerai. Jadi sebab tu kenapa jangan pendam konflik, tapi konflik perlu untuk kita uruskan dengan baik. Ini penting dalam kehidupan kita. Kita kena ada tempoh bertenang juga untuk kita ni koreksi diri kita balik. Mungkin kita rasa kita betul sangat, tapi bila dah duduk seorang-seorang tu, baru kita tahu, ya Allah, susah juga bela anak ni rupanya kan. Barulah kita faham bahawa Allah bagi satu kurniaan kepada isteri kita, yang mana isteri kita boleh buat kerja banyak dalam satu masa. Kita orang lelaki nampak macam bagus sangat, tapi suruh jaga anak sekejap pun dah pening dah. Betul. Okey Ustaz, sahabat kita di Facebook bersama dengan Sirna. Tidak mahu mengaibkan pasangan, mendorong seorang itu membenarkan apa sahaja perbuatan sehingga ada kalanya berakhir dengan kematian. Bagaimana caranya untuk kita sebagai orang terdekat membantu? Dan yang kedua, konflik yang tidak berpenghujung sehingga tawar hati dalam perhubungan, bagaimana solusi terbaik mengatasinya? Ini bahaya Ustaz, pendam-pendam sampai akhirnya berakhir dengan bunuh diri dan sebagainya Ustaz. Macam mana nak mengatasi masalah ni Ustaz? Baik, kita pergi pada pertama tu lebih kepada kita sebagai orang terdekat nak bantu kalau berlaku rumah tangga yang
boleh lead kepada kematian. Baik, kita pegang pada satu konsep, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, sebab ni amanah yang perlu untuk kita jaga. Anak-anak ni adalah amanah yang kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dekat padang mahsyar. Jadi, apa yang kita boleh buat sebagai orang yang terdekat untuk kita boleh advise, sebab kita ni orang luar. Bila orang luar, kita tak boleh nak simply nak masuk campur tangan. Dah kau ikut aku je lah, tak payahlah lelaki kau ni semua, tak payahlah bini kau ni, tak payahlah ikut aku je. Maka itu adalah salah lah kita sebagai orang terdekat. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh advise. Yang pertama adalah kita kena bagi guide kat mereka untuk melaporkan pada pihak yang berkuasa. Kalau situasi itu memang situasi yang boleh lead kepada kecederaan yang parah, boleh lead kepada kematian sebagainya, trauma yang melampau, maka kita kena laporkan, minta guide dia untuk buat laporan untuk niat nak perbetulkan hubungan, bukan niat untuk nak berlaku permusuhan. Itu penting. Sebab apa? Sebab Allah akan turunkan pertolongan bila niat kita niat yang baik. Ingat tak ayat Quran tadi saya sebut tadi? Pasal wakil daripada keluarga lelaki, wakil daripada keluarga perempuan, niat ikhlas nak menyatukan, maka Allah turunkan pertolongan. Sebab ingat, konflik yang berlaku, siapa yang turunkan? Allah yang turunkan. Dan siapa yang menyelesaikan konflik? Allah yang selesaikan konflik. Sebab tu kenapa niat kita mesti kena betul sebagai orang yang terdekat. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan dah tahu hati, Ustaz. Dah tahu hati dah tak rasa dah, saya macam rasa saya hanya melalui kehidupan, saya dah tak menikmati kehidupan. Contoh kan. So macam mana nak mengubati hati yang sudah pun tawar hati? Kita kena ingat satu perkara, dalam Al-Quran, saya nak kongsikan satu ayat Quran ni. Dalam ayat Quran surah An-Nisa ayat 79. Nanti boleh tengok terjemahan. Tadi saya sebut surah An-Nisa ayat 35. Ini 79, ibu-ibu nanti boleh tengok terjemahan Quran. Apa Allah kata? Apa saja nikmat yang kamu perolehi adalah daripada Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka kesalahan itu adalah daripada diri kamu sendiri, Allah kata. Sebab tu kenapa kami mengutuskanmu sebagai rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Maknanya kita nak kena bagi tahu, kita kena aware tentang kalau berlaku konflik dalam kalangan dalam rumah tangga, tawar hati, maka kita tak nak kena check balik kita punya relationship dengan Allah dan macam mana ibadat dan amalan kita bersama, bukan kita saja, suami kita, pasangan kita, isteri kita. So kalau yang sedang mendengar ni suami, kalau berlaku tawar hati pada isteri, maka kita sebagai suami kena check balik apa amalan ataupun didikan yang kita tinggalkan yang patutnya kita bagi pada isteri. Contoh, kewajipan nafkah sebagai seorang suami kepada isteri adalah memberi didikan agama. Kalau kita ni contohlah, Ustaz, saya ni tak pandai agama, ngaji pun tak pandai, maka wajib untuk kita ni spend duit atau bawa isteri kita pergi belajar kat masjid atau surau. So itu antara perkara yang kadang-kadang tawar hati. Sebab apa? Sebab tawar hati sebabkan amalan agama tu tiada dalam rumah tu sendiri. Amalan baca Quran dengan anak-anak, amalan baca hadis dalam rumah, amalan kita makan berjemaah, baca doa, bersembang, itu perkara-perkara yang endingnya kalau tak ada, dia akan lead pada tawar hati. Dan jangan risau, tawar hati ni boleh jadi ada rasa balik dalam hati. Jangan risau. Yang penting jangan sampai pecah hati. Pecah hati dia kena solution lain pula. Tapi kalau sekadar tawar hati, dia boleh menambahkan lagi rasa dengan bawa suami, isteri dan keluarga makin dekat dengan Allah. Sebab macam ni, kalau ada triangle kan, tiga segi kan, suami dengan isteri, dia jauh. Macam mana nak bagi dekat suami dengan isteri ni? Kalau tiga segi macam ni, maka atasnya adalah Allah. Makin dekat jarak suami dan isteri dengan Allah, maka makin dekatlah jarak dengan suami dan isteri. So itu antara perkara yang kita kena masukkan, amalkan dalam rumah kita, insya-Allah. Okey Ustaz, satu key point yang pada saya sangat penting, makin kita dekat dengan Allah, makin kita dapat suami isteri. Cuma Ustaz, kes perceraian sekarang ni adalah disebabkan oleh faktor kewangan. Sebab tu tadi Ustaz sebut tentang kita penuhkan tangki emosi, maka hubungan akan kembali. Dan sudah semestinya nak penuhkan tangki emosi, penuhkan juga akaun isteri. Jadi Ustaz, benda ni realiti, betul Ustaz? Betul. Bila mana kewangan stabil, maka rumah tangga stabil. Kalau kewangan bermasalah, maka rumah tangga bermasalah. Adakah itu faktor utama dalam konflik rumah tangga ni, Ustaz? Baik, cuba kita lihat rumah Rasulullah dengan rumah kita sekarang. Mana lagi besar? Rumah kita besar lagi. Besarnya berganda. Rumah Rasulullah punyalah kecil sehingga kan Nabi bila solat, Aisyah, isteri Nabi, bangun terkena kaki Rasulullah yang sedang solat malam. Maknanya punya kecil.
Kita kalau solat malam pun takkan tersepak punya kaki sebab jauh. Yang duduk tidur atas katil ni kira tidur dekat atas lantai lah ni. So nak bagi tahu kecilnya rumah Rasulullah berbanding rumah kita, tetapi kenapa kehidupan dan rumah tangga Rasulullah ini indah, penuh romantik dan dekat dengan Allah. Sebab dia bukan diukur dengan saiz rumah kita, bukan diukur dengan berapa banyak duit kita, tapi diukur dengan pergantungan dan hubungan kita dengan Allah. Cuma cerita pasal financial. Kenapa kadang-kadang berlaku konflik dalam rumah tangga? Sebab suami tak bagi nafkah. Isteri yang kena keluar cari nafkah, sebab perintah cari nafkah ni Allah letakkan bebannya, amanahnya pada suami. Bila suami, contoh bini kaya, duit banyak, suami pun relax duduk kat rumah, tak bagi nafkah walaupun sesin, dan isteri pun tak apa bang, saya tanggung abang. Bukankah itu berlawanan dengan perintah Allah? Tak apalah, gaji besar lah, suami tetap kena keluar, bagilah walaupun sikit nafkah, walaupun isteri tak perlu. Sebab dengan memberi nafkah itulah akan invite keberkatan dan kebahagiaan. Sebab ingat bukan kemewahan yang kita kena beri, tapi kecukupan yang kita kena beri. Maknanya betul lah masuk dalam akaun tadi. Betul. Masukkan nafkah. Masukkan nafkah. Okey, Ustaz, kita dah ceritakan tadi, kita dah ceritakan macam mana awal-awal datangnya konflik, kita nak buat macam mana, sedang konflik nak buat macam mana, dan bila dah okey nak buat macam mana. Lepas ni Ustaz boleh. Para penonton, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, iaitu topik perbincangan berkaitan dengan munakahat, usah pendam konflik. Maknanya pada awal tadi kita dah cerita, kita nak tempuh konflik tu macam mana, duduk dalam konflik tu nak urus macam mana, dan setelah konflik pula Ustaz, macam mana? Ada yang mungkin berakhir dengan perpisahan, dan ada juga yang menemui titik pertemuan ataupun berbaik semula selepas konflik Ustaz. Baik, betul. Dia antara dua, antara berlaku perpisahan, which is saya sebut tadi, perpisahan bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, cuma yang agama haramkan adalah permusuhan. Okey, ada yang berpisah tapi makin baik sebab anak-anak, ada yang berpisah makin akrab sebab apa? Sebab jom sama-sama kita besarkan anak kan, bagi sepenuh kasih sayang dan sebagainya. Kita mungkin gagal sebagai suami isteri, tapi kita jangan gagal lagi sebagai mak dan ayah. Kan? So ada yang pula bertemu titik pertemuan, okey kita baik semula dan sebagainya. Maka apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali adalah fokus pada solution, bukan kepada problem. Sebab bila berlaku konflik lagi nanti, ataupun baru je reda konflik, kita banyak mengungkit. Awak dulu buat macam ni dengan saya dulu buat macam ni dekat awak. Jangan ungkit dah benda yang dah berlaku, dan jangan ungkit pula kebaikan yang kita dah buat. Sebab salah satu dosa besar, dia termasuk kategori dosa besar, adalah mengungkit pemberian kita. Hilang macam tu je pahala, dan bahkan dia menjadi dosa. Sebab tu mengungkit perlu untuk elakkan selepas konflik berlaku. Dah past is past, benda dah selesai, dah berlaku dah pun tak boleh nak ubah. Selagi kita ni ungkit dan sebut benda yang lepas, apa benda kita boleh ubah yang lepas? Tak boleh dah. Dan benda tu takkan bertemu pada solution. Itu yang panggil fokus pada solution, bukan pada problem. Okey? Fokus pada penyelesaian, bukan kepada permasalahan itu sendiri. Yang kedua, apa yang kita boleh buat adalah untuk tidak ulang balik silap yang sama. Sebab Nabi sebut orang mukmin ini tidak akan masuk dalam lubang yang sama. Jadi kalau kita lalui lagi konflik yang sama, kalau kita lalui lagi situasi yang sama, kita jangan buat silap yang sama lagi. Sebab ciri-ciri orang mukmin, dia tak akan ulang lagi salah yang sama. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah belajar untuk berdamai dengan takdir dan memandang manusia dengan kasih sayang. Saya suka sebut benda ni. Nabi diturunkan bukan untuk ajar solat. Nabi diturunkan bukan untuk ajar sedekah. Nabi diturunkan untuk ajar tentang kasih sayang. Sebab kasih sayanglah kita solat. Sebab kasih sayanglah kita sedekah. Sebab kasih sayanglah kita berumah tangga. Sebab itulah kena belajar untuk berkasih sayang, sebab kasih sayang ni adalah elemen yang takkan boleh dikalahkan oleh apa-apa elemen sekalipun. Dan kasih sayang inilah menjadi asbab Allah mengangkat derajat manusia. Contoh, seorang pelacur dalam kisah Nabi, hadis Nabi, yang
bagi minum pada seekor anjing. Popular sangat hadis sahih ni. Akhirnya tempatnya di mana? Tempatnya di syurga. Walhal dia ni dulunya pelacur. Kenapa Allah angkat darjatnya? Sebab memberi air pada anjing dengan penuh kasih sayang. Ada juga wanita yang baik tapi dia kurung kucing sampai mati kucing tu. Nabi kata apa? Ini ahli neraka. Bahkan Abdullah bin Ubay solat di belakang Nabi. Abdullah bin Ubay ni, yang kepala munafik ni, dia semayang tak? Dia semayang. Dia selawat tak? Dia selawat. Tapi kenapa tempatnya di neraka? Sebab tak ada kasih sayang dalam hatinya. Sebab tu, bila selepas konflik, kita kena belajar macam mana kita nak pandang orang dengan kasih sayang. Pandang orang, ini umat Nabi ni. Nabi pun sayang dia. Nabi pun doakan dia. Takkan aku nak membenci dia. Malu aku depan Nabi nanti. Sebab tu tuan-tuan, belajar-belajar untuk mengenepikan kebencian dan permusuhan. Dan lepas konflik inilah kita kena belajar untuk kasih dan sayang sesama umat. Kalau kita tak boleh kasih dia pun, sebagai seorang mungkin suami kita, isteri kita, ataupun mungkin orang terdekat dengan kita, kasihlah dia sebagai orang yang pernah dapat doa Nabi 1400 tahun yang dulu. Masya Allah. Ustaz, itulah yang perlu kita lihat. Ada salah satu daripada perkara yang Ustaz pernah cerita dalam TikTok lah Ustaz yang mana salah satu daripada jalan penyelesaian konflik dalam rumah tangga ni sebab orang pendam ni bukan sebab apa Ustaz. Dia tak resi nak cakap. Jadi salah satu pada poin yang Ustaz berikan adalah komunikasi. Mungkin ni sebagai satu jalan penyelesaian dalam kehidupan kita. Pandemik Ustaz, pendam. Dia lebih kurang pandemik Ustaz. Dia pendam konflik ni mungkin faktor komunikasi yang tidak dua hala dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh bagi tips kepada kita nak betulkan komunikasi itu balik Ustaz. Baik, pertama sekali kita kena tanam mindset macam ni. Tak semua cerita kita perlu, tak semua luka kita perlu untuk cerita. Sebab tak semua cerita kita yang orang akan ambil tahu. Dan mungkin ada orang akan bersorak lepas dengar cerita kisah luka kita. Dan sikit sangat orang yang sudi untuk duduk dengan kita sebelah kita untuk melalui kesakitan dan episod kekecewaan kita. Sebab tu bila kita bercerita, ceritalah. Kita cerita luahkan pada orang-orang yang kita dah sebut dah tadi kan. Orang yang tak boleh kita sebut, orang yang kita boleh kongsi. Bila dah sampai tahap, tuan-tuan akan melalui fasa, aku dah cerita macam-macam ke orang ni tapi dia tak faham akulah. Aku dah cerita ke orang ni, dia pun tak faham akulah. Sebenarnya bila kita dah sampai tahap itu adalah signal yang Allah bagi tahu pada kita, dah sampai masa kau ceritalah pula kat aku. Bukankah aku yang menyelesaikan masalah kau? Dah sampai masa kita reserve cerita-cerita yang manusia tak boleh faham kita ni untuk bawa pada tikar sejadah pada waktu malam nanti, sepertiga malam, untuk luahkan cerita. Tak Aiman dan para penonton, saya witness depan mata saya, ada manusia yang dia ni tak pandai nak bercerita dengan manusia. Memang ada orang macam tu. Tak tahu nak mula cerita, nak cakap macam mana. Sebab kita pun nak kena jaga aib juga. Betul. Ada part ni aku tak boleh cerita, ada part ni aku boleh cerita. Bila dia tikar sejadah dan dia mula angkat tangan dan bercerita, macam dia bercerita tu bukan formal. Dia cerita tu memang betul-betul macam bercakap dengan Allah. Menitik air mata dia, rasa lega. Lepas tu Allah kurniakan ketenangan. Sebab inilah yang Allah suka, kita bercerita dengan Allah setiap masa. Tuan-tuan, komunikasi yang agung adalah bila kita sentiasa boleh bercerita dengan Allah. Ya Allah, pagi ni aku sedih. Hilangkanlah kesedihan aku, ya Allah. Engkau je yang boleh tolong aku, ya Allah. Maka pasti Allah akan turunkan pertolongan dan kesembuhan, insya-Allah. Kita dah jumpa satu solusi yang pada saya cukup jitu untuk kita selesaikan masalah pendam konflik ini, iaitu kita mengadu dan komunikasi terbaik adalah kepada Allah SWT. Dan sudah semestinya Ustaz, kita kasih sayang kepada manusia, manusia akan pergi Ustaz. Dan sudah semestinya letaklah kecintaan itu kepada Allah, pasti Allah akan cinta semula kepada kita Ustaz. Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini Ustaz, salah satu kebodohan kita sebagai seorang manusia adalah meletakkan expectation dan pengharapan kepada manusia. Walhal Allah sebut dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sikit sangat di antara hamba-hamba aku ni yang pandai untuk menghargai. Manusia sifatnya, hatinya berbolak-balik. Hari ni dia boleh sayang kita, esok dia boleh benci kita. Hari ni dia boleh taat setia dengan kita, esok tak mustahil dia boleh tinggalkan kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita, bila kita dikecewakan oleh manusia, jangan marah pada manusia tu, tapi jadikan ini asbab untuk mula meletakkan pergantungan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita hanya ada Allah dan juga Rasul untuk kita melalui kehidupan. Manusia, pasangan, suami, isteri, anak-anak, biar di tangan
di hati jangan. Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan sedikit zikir kepada kita semua. Mungkin saat kita tengah down ni Ustaz, saat kita rasa macam kita dah tak ada siapa nak tolong kita, mungkin ada satu amalan yang Ustaz boleh tinggalkan kepada kita semua, untuk bila kita zikir, Allah akan datang bersama dengan kita menyelesaikan masalah-masalah kita, Ustaz. Baik, ada satu zikir yang saya nak kongsikan. Zikir ini adalah zikir yang dilafazkan oleh Nabi Yunus AS ketika diuji dalam 3 kegelapan yang mustahil logik manusia boleh selamat. Berada dalam kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan di dalam perut ikan. Dan apa zikir Nabi Yunus ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain kau. Subhanaka inni, maha suci engkau. Kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku dah zalim terhadap diri sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak pesan juga pada diri sendiri, bila kita dah tak ada solution dalam kehidupan kita, seakan-akan pintu-pintu penyelesaian telah tertutup rapat, gelap hidup kita, tuan-tuan, inilah zikir yang bila Nabi Yunus zikir tanpa henti, Allah keluarkan Nabi Yunus daripada 3 kegelapan yang mustahil bagi manusia akan selamat. Allah keluarkan juga. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu, aku boleh selesaikan masalah kau yang mustahil ni dengan cara yang lebih mustahil. Maka zikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ini memang ada dalam Quran. Kenapa Allah rakan dalam Quran? Untuk siapa? Untuk kita. Melalui kehidupan di akhir zaman. Okey Ustaz, jadi itu orang kata kita boleh pegang zikir tadi Ustaz. Mudah-mudahan Allah akan bantu menyelesaikan segala masalah konflik dalam rumah tangga kita. Baik Ustaz, kita dah berakhir dah. Kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita Ustaz. Tafadhal. Insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan tempat kami letakkan segala pergantungan dan minta segala pertolongan. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang mendapat sakinah, mawaddah, warahmah, bersama-sama dapat meniti tangga kehidupan berumah tangga sehinggalah masuk ke syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, ya Allah, kau selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, kau letakkanlah hati kami ini sentiasa cinta dan kasih hanya pada Engkau. Ya Allah, ya Rabbi, kau selesaikanlah konflik dalam rumah tangga kami. Ya Allah, sungguh kami sayang pada pasangan kami, sungguh kami sayang pada anak-anak kami. Atas kelemahan kami, ya Allah, membuatkan rumah tangga kami diuji, ampunkan kami. Ya Allah, lapangkan jiwa kami. Ya Allah, turunkanlah kebahagiaan, ketenangan, kelapangan dalam rumah tangga kami ini. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah setiap permintaan-permintaan kami ini. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Izhar Nazri atas penjelasan rumah tangga, dan kita harapkan selepas ni jangan pernah pendam dah cerita kepada orang yang telah Ustaz beritahu sebentar tadi. Jadi kepada para penonton sekalian, saya Dai Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.